Okay. Okay. So formula ni C is equal to Q over theta. So dia punya unitnya adalah C, J over degree Celsius. Okay, kalau dalam syllabus kamu dia menggunakan degree Celsius, dia tidak menggunakan Kelvin. So abaikan yang Kelvin tadi cakap tadi Sebab syllabus sebelum ni dia kena tukar kepada Kelvin. So sekarang ni kalau syllabus kamu dia degree Celsius senang Dalam soalan kalau guna degree Celsius terus masukkan dalam formula. Okay. So contohnya kat sini heat capacity untuk objek X dan juga Y, di mana objek X dia terima objek X dua-dua terima 100 joule. Cumanya kalau objek X dia akan meningkat secara 1 degree Celsius. Kalau untuk 100 joule untuk bagi objek Y 2 degree Celsius. So kalau kamu tengok calculation untuk heat capacity, yang mana yang lebih besar tulis dalam chat. Yang mana lebih besar, X ke Y? X, okay. Heat capacity X lebih besar. Okay. Bermaksud bahawa nilai untuk X lebih besar. Bermaksud bahawa ni 100 joule per 1 joule per degree Celsius bermaksud setiap 1 degree Celsius dia memerlukan 100 joule tenaga haba. Maksudnya kalau untuk objek X ni, objek X, setiap peningkatan dia saja. Okay, objek X, setiap peningkatan 1 degree Celsius, dia memerlukan 100 joule tenaga. Banyak tenaga dia perlukan. Bila banyak tenaga dia perlukan, barulah naik 1 degree Celsius. Nak dibandingkan dengan Y, objek Y, okay, objek Y, 1 degree Celsius objek Y, ni objek Y, 1 degree Celsius dia naik 50 joule. Okay, 50 joule dia dah naik 1 degree Celsius. Maksudnya kalau dia transferkan 100 joule, dah 2 degree Celsius dah dia naik. Maksudnya objek Y ni dia cepat panas. Kena saja energi kat dia, dia cepat panas. Nak dibandingkan dengan objek X, dia lambat panas. Kalau kena 100 joule, barulah dia naik 1 degree Celsius. Kalau kena 200 joule, baru naik 2 degree Celsius. Tapi kalau Y, kalau kena 200 joule kena pada Y. Berapa degree Celsius yang naik? Tak ada komen? Bagus sekali. 4. Naik 4. Ni 4 degree Celsius. Yang ini baru 2. Maksudnya yang Y cepat panas, cepat sejuk. Yang X lambat panas, lambat sejuk. Dia ada different di antara kedua-dua apa dia ni? Heat capacity ni. Dia ada pro and con. Ada benda yang memerlukan kepada benda yang cepat panas, cepat sejuk. Contoh, tulis dalam komen. Dalam kehidupan seharian kita, ada benda yang memerlukan objek yang memerlukan cepat panas, cepat sejuk. Apa dia objek tu? Tulis dalam komen jap. Tulis dalam chat. Tak tahu kot. Benda yang memerlukan dia cepat panas. Hati mak ajar. Apa benda boleh kali. Objek. Itu benda kita tak nampak. Baju, cepat panas, cepat sejuk baju. Tak tepat je baju tu. Cepat panas, cepat sejuk. Benda yang besi. Contohnya peralatan masakan mak kamu takkanlah kamu nak guna benda yang lambat panas. Mesti kamu nak guna benda yang cepat panas. So muatan haba dia tinggi ke rendah kalau kuali contohnya. Kuali. Muatan haba tinggi ke rendah? Tulis dalam chat. Rendah. Betul. Muatan haba dia rendah, so dia cepat panas. Bila kamu kena api kena, cepat je kuali tu panas. Tapi bila kamu nak basuh, kamu biarkan tutup api, dia cepat untuk sejuk. Itu muatan haba yang rendah contohnya. Kalau muatan haba yang tinggi contohnya seperti air. Sebab itulah air ni digunakan untuk cooling agent bagi dalam kereta. Okay? Sebab dia akan absorb heat tersebut tapi dia lambat untuk panas. So enjin dalam kereta kamu tu tak adalah cepat panas. Okay? Itu untuk yang muatan haba tinggi lah. Apa nanti kita akan belajar lebih lanjut. Okey, teruskan lagi.
So ini contoh-contoh. Ni cikgu dah bagi tadi daily situation involving heat capacity. So kamu tengok kat sini, after being left to cool for some time, the soup in a larger bowl is hotter compared to the same soup in the small bowl. Okay. So yang besar dan juga kecil, yang mana yang lebih cepat panas? Large bowl is hotter compared to the same soup in the small bowl. Small bowl ni lagi cepat dia sejuk nak dibandingkan dengan yang large bowl ya. Okay. So size pun memainkan peranan. Yang lebih kecil, muatan haba dia rendah ke tinggi, tulis dekat dalam chat. Yang ni lebih cepat panas, lebih cepat sejuk. Ni lambat panas, lambat sejuk. So yang mana satu muatan haba lebih tinggi? Kecil. Okay. Muatan yang kecil muatan haba dia lebih rendah. Okay. Yang besar ni muatan haba dia tinggi. So sebab itulah dia masih still rasa panas. Okay, tengok dekat bahagian dalam kereta pula. Cushion dengan dashboard. Kalau dibiarkan dekat bawah matahari kereta kamu, dashboard ni lebih panas daripada cushion. So, dashboard ni lebih panas daripada cushion tempat kamu duduk ni. So, kamu boleh rumuskan yang mana satu heat capacity yang lebih tinggi, dashboard ke cushion? Heat capacity lebih tinggi, cushion. Okay, good. Cushion ya, betul. Cushion, heat capacity lebih tinggi. So sebab itulah dia tak rasa panas sangat. Dashboard dia panas cepat disebabkan oleh heat capacity dia tinggi. Rendah, sorry. Heat capacity dia rendah untuk dashboard. Okey, kita pergi kepada yang bahagian yang pada ni. At noon, there is a significant difference in the temperature between cement, court and grass. Okey, tolong beritahu cement, court dan grass. Mana satu yang muatan haba dia lebih tinggi? Benda ni kamu boleh fikir logik. Grass dengan simen. Okey, grass muatan haba lebih tinggi. So sebab itulah kalau waktu ni kamu nak baring-baring kat atas grass ni pun tak ada rasa panas. Tapi cuba baring dekat atas court ni, simen court. Memang melecur lah kamu. Okey. So kamu dah faham lah berkaitan dengan heat capacity. Okay. Baik. Kita teruskan lagi. Sikit je lagi. Heat capacity ni berkisarkan tentang formula ni je. Okay, ada satu lagi formula, tapi formula dia lebih kurang sama je, cuma dia penambahan je. Lepas kita masuk ini, lepas tu kita calculate, dah habis kelas kita untuk hari ini. Okay, specific heat capacity. Tadi kita belajar tentang heat capacity sahaja. Muatan haba sahaja, kamu dah faham tentang muatan haba. So sekarang kita belajar tentang specific heat capacity. Apa beza specific heat capacity? Okay, ringkasnya specific heat capacity ni, ni je lah cikgu terangnya ni lah. Specific heat capacity yang berbeza dengan heat capacity, dia ada penambahan mass. Tu sahaja beza dia. Kalau heat capacity, tak ada mass. Kita hanya ada heat energy dan juga theta. Ini heat energy dan juga theta. Kalau heat capacity. Tapi kalau specific heat capacity, dia ada tambah mass kat sini. Okay. Okay, boleh? So, mass memainkan peranan untuk specific heat capacity. Kalau kamu tengok dalam ruangan formula ni pun kamu dah boleh agak dah ni. Antara C dengan mass, specific heat capacity dengan mass, dia berkadar apa? Ataupun directly proportional ke inversely proportional? Tolong tulis dekat dalam komen, dalam chat. Antara specific heat capacity dan juga mass. Inversely proportional. Okay, betul, inversely proportional. Bermaksud makin tinggi mass apa jadi kepada specific capacity? Tulis dalam chat. Makin tinggi mass apa jadi kepada specific capacity? Kurang. Okay, good. Betul. Okay, dia makin kurang. So itu sajalah. Maksudnya specific capacity ni apa maksud dia? Substance is the quantity of the heat needed. Tenaga haba yang diperlukan ni, heat energy yang diperlukan to raise untuk meningkatkan, sama je temperature, sama yang meningkatkan temperature untuk 1 degree Celsius untuk 1 kilogram mass. Tu je penambahan dia kalau specific capacity. Maksud dia tambah mass kat sini. Okay. Kalau heat capacity saja sebelum ni, mass ni tak ada. Definition dia mass ni tak ada. Tapi kalau specific heat capacity dia tambah mass untuk 1 kilogram mass untuk objek tersebut. Tu sahaja, tak ada beza apa-apa pun.
Specific heat capacity dia ada mass. Heat capacity dia tidak ada mass. Kalau kamu tengok kat sini, smart info, ya kan? So, benda ni, heat capacity tak ada mass. Specific heat capacity ada mass. Okay? So mass juga memainkan peranan. Cuma ni kalau ada satu benda yang dia tak bandingkan di antara mass, kalau benda yang sama tapi mass yang berbeza, okey, barulah dibandingkan dengan mass, so kita akan gunakan specific heat capacity. Tapi dua benda yang berbeza, okey, so mass kita tak kaitkan lah, kita hanya kaitkan heat capacity sahaja. Kalau dua benda yang berbeza. Tapi kalau dua benda yang sama, mass yang berbeza, baru kita kaitkan tentang specific heat capacity. Okay. So for example, the specific heat capacity for metal aluminium is 900 joule per kilogram per degree Celsius. Bermaksud setiap 1 degree Celsius dan juga setiap 1 kilogram dia memerlukan 900 joule. Okay. Kalau satu objek tu 900 joule heat kena pada dia, barulah naik 1 degree Celsius, barulah naik untuk 1 kilogram. Okay? Untuk 1 kilogram objek tersebut. So ini saintis dia dah buat research. So setiap substance dia dibezakanlah liquid, gas, metal dan juga non-metal. Okay, dia dah bahagi-bahagikan dah. So dia dah calculate dah specific heat capacity untuk setiap substance tersebut. Yang ini tak perlu hafal pun. Cumanya yang penting sekarang ni, selalu dalam soalan yang tanya adalah water ni. Specific heat capacity untuk water fix. So selalunya kebanyakan dia akan tanya water. Tapi dalam soalan pun dia akan bagi nilai untuk specific heat capacity untuk water. So tak perlu nak bimbang lah. Okay. Ni tak perlu nak hafal pun. Hanya rujukan pada kamu saja. So sekarang ni kalau cikgu sentuh liquid water dengan olive oil. Kita ambil paling tinggi, kita ambil paling rendah. So yang mana yang soalan cikgu, yang mana yang lebih cepat panas, lebih cepat sejuk? Jawab dalam chat. Antara water dengan olive oil. Oil dengan juga water. Mana yang lebih cepat panas, lebih cepat sejuk? Jawab dalam chat. Olive oil, okay, good. Okay, sebabkan oleh dia mempunyai specific capacity yang rendah, so dia cepat panas, cepat sejuk. Sebab itulah minyak digunakan sebagai agent untuk masak. Bila kamu guna minyak, panaskan minyak tersebut, minyak tu cepat panas. So bila cepat panas, bila kamu masukkan benda-benda yang kamu nak masak, contohnya bawang ke apa ke, dia cepatlah panas, cepatlah masak. Okay, olive oil lah. Okay, baik. Nak bagi faham je, maksudnya kat sini, olive oil ni dia hanya perlukan 1890 joule tenaga haba sahaja untuk meningkatkan 1 degree Celsius. Nak dibandingkan dengan air, kalau kamu masukkan air sebagai ejen untuk memasak, air dia perlukan haba 4200 untuk naikkan 1 degree Celsius. 4200. So olive oil lagi cepatlah untuk dia naik. Sebab dia perlukan 1800 dah naik 1 degree Celsius. Kalau 1800 lagi dah naik 2 degree Celsius. Yang water tak naik-naik lagi. Dia perlukan 4000. Itu contoh dia. Okay. Based on the table, the specific heat capacity of water is higher compared to the metal solution. How can this value be determined? Okay. Macam mana cara untuk kita nak determine heat capacity? Dia ada dia punya eksperimen dia. Dan eksperimen ni kita tak sempat nak buat sebab PKP. Hanya tengok sahajalah. Okay. Banyak benda yang kita tak boleh buat ni. PKP ni. Okay. Dia baru nak masuk. Okay. Determine the specific heat capacity senang sahaja. Okay. Ni cara dia. Okay, ni cara dia. Kamu boleh tengok diagram dia kat sini. Cumanya yang penting sekarang ni adalah formula ni. Okay, baik. Power of emission heater, heating time, mass. Sekarang ni formula. Basic formula untuk specific heat capacity adalah C is equal to Q over M theta. Okay.
So, apa beza antara Q over M theta dengan formula ni? Tulis dalam komen je. Tulis dalam chat. Patutnya Q over M theta, tapi sekarang ni formula dia. Apa beza dia? Dia tak ada. Tak ada apa? Dalam chat. Ni formula ni. Q ya betul. Tak ada Q. Okay, betul. Dia hanya ada PT je. PT ni adalah apa? PT ni adalah Q lah sebenarnya. Okay. PT ni adalah Q. Dia adalah... Sekejap. Okay, C is equal to Q over M theta. Tapi dalam apa formula tadi untuk kita nak determine tadi kita gunakan apa dia ni eksperimen, kita buat eksperimen. C is equal to PT over M theta. Okay. Q ni kita tak dapat nilai dia macam tu je. Kalau nak buat eksperimen, kita akan gunakan satu benda yang mempunyai power. So daripada power tu lah kita akan dapat Q sebenarnya. So formula adalah Q is equal to PT sebenarnya. P ni stand for power. Power unitnya apa? Tolong tulis dekat dalam chat. Power unitnya apa? Watt. Okay, good. So setiap electrical appliance yang kamu beli sebelum ni, dia mesti ada label kan? Label apa dia ni? Power dia. Sebab itulah kita ada nilai untuk power. Apa penting nilai power? Nilai power ni adalah untuk kita nak cari heat energy sebenarnya. Kita nak cari Q ni. So, dalam eksperimen kita perlukan nilai P ni. Okay. T ni apa? T ni adalah time. Power darab dengan time, kita akan dapat heat energy joule. Okay. Okay. Boleh? So, masukkan dalam formula, kita akan dapat PT over M theta. M ni apa? Mass. Mass kita dapat lah, mass untuk objek tersebut. Theta ni apa? Theta ni temperature. Temperature kita boleh dapat dari mana? Termometer lah. Daripada termometer tu kita akan tengok temperature yang berubah-ubah. Okay. So, daripada formula-formula ni barulah kamu dapat determine specific heat capacity untuk certain benda. Jadi kalau kamu nak test untuk air ke, specific heat capacity untuk air ke. Okay. Okay. Ni. So, immersion heater ni, dia ada power dia. Kita tetapkan power dia. Okay, immersion heater ni kita tetapkan power dia. So, bila kita tetapkan power dia, tetapkan masa dia, kita akan dapat PT. Ni. Q is equal to PT. Okay. Bila dapat PT, kita dapat Q lah. Bila dapat Q, kita masukkan dalam formula. Kita timbang untuk mass dia berapa. Nilai mass untuk water dia berapa. So, temperature awal dan juga akhir. Okay, temperature awal, temperature akhir tolak dengan temperature awal. So, kita akan dapat specific heat capacity. Even kita tak nak buat eksperimen ni, tapi sepatutnya specific heat capacity kalau kita try untuk water, kita akan dapat 4,200 joule per kilogram per degree Celsius. Okey. Setakat yang cikgu terang pada kamu tentang eksperimen ni, even kamu tak buat, tapi cikgu teranglah sikit-sikit. Faham ke tak faham? Tulis dalam chat. Faham Boleh kan? Cikgu minta maaf lah sebab eksperimen tak dapat buat kan. KP kan. Kalau tak kamu boleh tahu ni, dia punya nilai berapa. Tapi sebelum-sebelum ni lah, kalau eksperimen sebelum-sebelum ni, yang sini-sini kamu buat, ni tak dapat pun 4,200 ni. Tak dapat nilai yang exactly 4,200 lah. Dia lebih kurang tapi tak dapat lah. Tapi kita tahu bahawa macam mana cara nak dapat apa dia ni? Specific heat capacity melalui formula ni. Yang penting PT ni, ni penting. Sebab Q, kita tak akan dapat Q macam tu saja. Ni Q, kita tak akan dapat Q macam tu saja. Sebab electrical appliance mana ada heat energy. Mana ada label untuk heat energy, tapi dia ada label untuk power. Daripada power kita boleh dapat Q. Kerana darab dengan time. Time pun kita boleh kira menggunakan stopwatch. Okay. So, daripada situlah kita akan dapat nilai specific heat capacity. Okay.
Baik, tadi speed heat capacity untuk water ni, specific heat capacity untuk aluminium. Benda yang sama saja. Okay. Cuma objek yang berbeza. So aluminium pun sama je. Last kali kamu akan dapat 900 joule per kilogram per degree Celsius. Menggunakan formula yang sama. Sekejap. Cikgu, kenapa final temperature kena tolak dengan initial temperature? Okay, good. Kenapa final temperature kena tolak dengan initial temperature? Initial temperature adalah benda yang sebelum kamu transferkan dia punya power. Sebelum kamu transferkan dia punya power, initial temperature dia berapa? Ni, initial temperature untuk aluminium contohnya. Sebelum kamu panaskan ni. Kamu adalah initial temperature dia sebelum kamu panaskan. Selepas kamu panaskan, kamu ambil masa, serta-serta masa, selepas kamu panaskan, dia ada temperature. Temperature dia mesti akan naik kan? Betul kan? Temperature akan naik. So, perbezaan temperature tersebutlah yang diambil kira untuk kita dapat specific heat capacity. Kita bukan ambil temperature akhir sahaja. Dia mesti ada initial, dia mesti ada final. Final akan tolak dengan initial. So, kita akan dapat range temperature dia, berapa temperature dia apabila kita heat daripada certain time ke certain time. Okay. Masa yang diambil, range temperature kita dapat, masuk dalam formula, kita akan dapat specific heat capacity untuk satu benda tersebut. Jawab soalan. Yang siapa yang tanya ni? Mazlimi. Jawab soalan tak? Okay. Specific heat capacity ni dia berkaitan dengan apa? Dia berkaitan dengan masa jugalah sebenarnya. Berkaitan dengan masa, berkaitan dengan final temperature tolak dengan initial temperature. So, kita akan dapat tahu muatan haba tentu untuk sesuatu objek tersebut. Okay. Baik, seterusnya application dah habis dah. Okay, application untuk specific heat capacity. So sebab itulah orang dulu dia bijak pandai dia menggunakan kayu untuk buat rumah. So sebab apa kayu ni digunakan untuk buat rumah? Sebab kayu ni adalah insulator of heat, good insulator of heat. So kalau dah good insulator of heat, kalau tulis dalam chat dia mempunyai specific heat capacity yang tinggi ataupun rendah, tulis dalam chat. Kalau untuk kayu yang buat rumah, specific heat capacity yang tinggi ya betul. Sebab itulah warm climate dia boleh survive, cold climate tu boleh survive. Maksudnya warm climate luar panas, tapi kayu ni dia lambat untuk panas. Sebab itulah dalam rumah sejuk. Cold climate luar sejuk, tapi kayu ni lambat untuk sejuk. Sebab itulah dekat bahagian dalam ni dia tak terasa sejuk. Okay. Okay, baik. Cooking utensil tadi juga cakap dah. Kalau cooking utensil tadi, Fuali mempunyai specific capacity yang tinggi ke rendah, tulis dalam chat. Kalau kuali rendah, okay, good. So dia cepat panas, dia cepat sejuk. Okay. Cepat panas, dia cepat sejuk. Tapi kalau clay pot, ni clay pot, dia berbuat daripada tanah liat kalau clay pot. Clay pot ni dia has a height specific heat capacity. Macam cikgu terang sebelum ni, kalau height specific heat capacity, dia lambat panas, lambat sejuk. So kalau clay pot, sebab itulah kita guna clay pot, contohnya kamu makan asam pedas clay pot. Kalau nak makan asam pedas, kena panas ke kena sejuk, mesti dah panas kan. Letak benda panas masuk dalam clay pot. Senang untuk kamu pegang clay pot tersebut. Dan juga satu lagi, dia akan menyebabkan haba daripada asam pedas tersebut, dia tidak akan tersebar keluar. Dah faham? Maksudnya haba tersebut akan terpendar dekat dalam tu sebabkan clay pot tu dia lambat untuk panas. Dia tak absorb heat energy daripada asam pedas tersebut. Sebab tu asam pedas tersebut dia boleh stand dia punya kepanasan. Sebab tu clay pot digunakan untuk selalunya clay pot ni nak mengekalkan haba yang ada di dalam makanan tersebut. Selalunya clay pot. Kalau metal wok ni, bila kamu dah tutup api, dia makin lama dia cepatlah untuk sejuk. Kalau metal wok ni, tapi kalau clay pot since dia lambat panas. Okey, kalau kamu panaskan dia lambat panas. Tapi since dia dah panas, dia lambat untuk sejuk.
So kalau kamu letakkan benda yang panas kat dalam tu, dia lambat untuk sejuk lah. Sebabkan oleh dia nak apa dia ni, mengekalkan kepanasan asam pedas tersebut. Lapar. Cakap pasal makanan sikit lapar kan. Sikit isi. Lagi berapa jam je lagi nak buka ni. Okey, car radiator. Macam cikgu cakap tadi lah. Air digunakan sebagai cooling agent. So, sebab itulah dekat dalam kereta, kalau radiator kita pakai coolant. Okay, coolant ni dibuat daripada liquid ataupun air yang kita masukkan. Sebab apa? Air ni cooling agent sebabkan oleh dia mempunyai heat capacity yang tinggi. So bila heat capacity yang tinggi, dia lambat panas, so enjin tersebut taklah cepat panas. Kalau enjin tak cepat panas, tak adalah terbakar kan. Okey, lagi space capsule. Contohnya kalau ada roket yang dihantar ke bahagian ISS contohnya, tapi ada body-body roket yang akan dihantar ke bahagian bumi. Okey, itu yang kita panggil sebagai space capsule. Space capsule bila dia turun ke bahagian bumi, dia mempunyai air resistance yang sangat tinggi. Air resistance yang sangat tinggi, dia akan menghasilkan heat. Bila menghasilkan heat, space capsule tu boleh terbakar sepatutnya lah. Tetapi dia punya body diperbuat daripada benda yang spesifik height, specific heat capacity yang ni. Body untuk space capsule tersebut diperbuat daripada height, specific heat capacity. So bila dia kena air resistance yang sangat tinggi, dia tidak terbakar lah. Even heat yang kena pada dia sangat tinggi, tetapi body space capsule tersebut diperbuat daripada benda yang mempunyai high specific heat capacity. So dia tak mudah terbakar. Okay, boleh? Kalau tak dia jadi macam meteor lah, dia jatuh. Padahal benda tersebut dia tak nak harmful untuk bahagian Earth. Tapi sebabkan oleh high specific heat capacity, sebab itulah dia tak terbakar, dia jatuh elok sahaja. Okay. Sama juga dengan bangunan-bangunan, dalam tu dia pakai styrofoam. Styrofoam ni juga mempunyai high specific capacity, so bangunan tersebut tidaklah terlalu panas. Okay, ni teknologi-teknologi digunakan. Cooking utensil. Bahagian pemegang ni high specific capacity ke low specific heat capacity? Tulis dalam chat. Sebab pemegang, high. Okay, betul. Body of what? Body of what? Low, okay, good. So, dua-dua benda berbeza kan. Satu high, satu low. Sebab kita nak pegang, kenalah benda tersebut tak cepat panas. Kalau body of pot, mestilah cepat panas supaya makanan tersebut cepat panas. Okey, cikgu rasa sampai sea breeze dengan land breeze ni, lepas tu habis kelas kita hari ni. Okey, sea breeze, bayu laut. Okey, sea breeze, cikgu nak kamu tahu bahawa breeze tu, bayu merujuk kepada angin yang sejuk. Tolong ingat dalam kepala, breeze, angin yang sejuk. Okay. So kalau namanya sea breeze, bayu laut, maksudnya angin yang sejuk tu datang daripada laut. Sea breeze, angin sejuk datang daripada laut. Kalau malam, land breeze. Land breeze maksudnya apa? Maksudnya angin yang sejuk adalah datang daripada darat. Land breeze. Okay. Breeze tu bayu tu merujuk kepada angin yang sejuk. Okay. Kita pergi kepada yang sea breeze tu. Waktu siang, matahari panas. Panas. Okay. Kita nak banding dua benda. Darat, land dan juga laut. Okay. Darat dan juga laut, mana spesifik heat capacity yang lebih tinggi? Tolong jawab dekat dalam chat. Tadi kita dah tengok mula-mula kita belajar tentang ni. Tentang heat capacity. Antara darat dengan laut, mana spesifik heat capacity yang lebih tinggi? Jawab dalam chat. Okay, laut. Good. Spesifik capacity yang lebih tinggi adalah laut. So, waktu siang panas, laut dengan darat, mana yang lebih cepat panas? Tulis dalam chat. Mana yang lebih cepat panas? Okey, darat lebih cepat panas. Betul. Darat lebih cepat panas. So, laut dia sejuk sedikit daripada darat. Sebab itulah waktu siang namanya adalah sea breeze, bayu laut. Bayu tu apa? Udara yang sejuk. Datangnya daripada laut pergi ke arah udara yang panas. Okay, sea breeze ni. Sea breeze. Yang sejuk
pergi kepada bahagian udara yang panas. Okay. Itu namanya adalah sea breeze. Sebab apa dia pergi kepada bahagian land? Sebabkan oleh hot air. Okay, cikgu terang kat sini hot air. Kalau benda partikel untuk benda yang panas, dia akan low density. Density dia akan kurang. Kalau density dia kurang, dia akan naik ke atas. Sebab tu hot air dia akan naik ke atas. Bila hot air naik ke atas, molekul udara dekat bahagian bawah tersebut dia makin berkurangan. Sebab itulah dia akan diisi oleh benda yang lebih denser. Apa benda yang lebih denser? Sea breeze lah. Udara yang sejuk lah. Sejuk ni dia density dia lebih. Lebih sebab tu dia akan isi bahagian bawah. Yang hot air akan naik ke atas. Yang benda yang sejuk dia akan isi bahagian bawah. So kitaran dia akan berputar macam tu pada waktu siang. Convection, macam convection juga, betul. Macam convection. Okay, putaran-putaran udara tersebut. Okay, faham? Sekarang ni faham tak? Untuk series. Tulis dalam chat. Faham Okay. Okay. Kalau land breeze malam, waktu malam matahari tak ada, yang ada bulan saja. Okay. So dua benda. Sea dengan land. Specific heat capacity mana yang lebih tinggi? Tulis dalam chat. Specific heat capacity. Still sea lagi Specific heat capacity untuk sea lebih tinggi daripada land. Waktu malam sejuk. Malam sejuk. So yang mana yang lebih sejuk? Lebih cepat sejuk? Yang sea ke ataupun yang land? Land sebab dia low specific heat capacity. Land lebih cepat sejuk. So bila land lebih cepat sejuk, yang sea panas sebab dia lambat untuk sejuk. So bila sea panas, kamu tengok dekat gambar ni, bila panas dia less dense. So hot air akan naik ke atas. Molekul dekat bahagian sini akan berkurangan molekul udara. Siapa yang akan isi? Benda yang apa dia ni sejuk lah. So yang sejuk datang daripada land. So land akan datang, land breeze pergi ke bahagian sea. Sebab itulah namanya land breeze. Okay, boleh? Faham ke tak? Tulis dalam chat. Kalau faham, tulis dalam chat kalau tak faham. Faham Okay, tu land breeze dan juga sea breeze. Okay, cumanya cikgu nak cakap kat sini, kalau kamu mandi pukul 12 tengah hari tu, pergi mandi dekat air laut, panas juga. Tapi nak dibandingkan dengan darat, dia sejuk sedikit lah daripada darat. Tak adalah tak panas langsung Janganlah kamu fikir macam apa air sejuk, macam air terjun ke apa tak sea tu sebab dia kawasan yang luas, so sebabkan itu dia still panas. Tapi nak dibandingkan dengan land lagi panas lagi dah waktu siang dibanding dengan sea. Sebab itulah ada bayu laut tu waktu siang. Cikgu kalau mandi kat sea waktu malam sejuk ke panas? Cuba kamu try mandi. Cikgu rasa sejuk juga. Even dia kata panas sejuk juga. Cumanya kesejuk sea water nak dibandingkan dengan land lagi sejuk daripada sea. Guna faham itu. Okay. Land panas. Tak adalah. Tak tahulah panas juga. Tapi panas tu panas lah juga. Tapi tak adalah terlalu panas. Kat kolam yang panas memanglah panas kali. Okay. Tapi dia tak adalah terlalu panas kalau waktu malam. Okay. Nak try pergilah mandi malam-malam dekat laut. Okay. Kita tinggal seminit je lagi ni nak habis lah. Okay. So setakat ni yang itu sahaja dahulu. Ya. Kalau tak pandai berenang, lemas lah. Okay. Setakat ini sahaja kita belajar pada hari ini. So nanti kita akan sambung lagi. Tengoklah kalau minggu depan ke ataupun lepas raya nanti ke. Okay. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay dah. Itu je. So nanti kita jumpa lagi. Baik. Cikgu N. Assalamualaikum.